Assalamualaikum, hai, jumpa lagi dalam Dino Better Channel. Okey, kalau hampa tengok hari ni, saya nak buat perkongsian sikit lagi berkenaan dengan ikan projek ikan tilapia kita ni. Jadi kalau tengok kat sini, saiz ikan dah mula mencapai saiz lebih kurang 4 ke 5 inci lah. Jadi selepas tempoh sebulan, kalau hampa tengok memang saiz ikan dah mula cepat membesar. Sebabkan makanan yang kita bagi tinggi protein dan juga penjagaan air yang kita buat memang boleh membuatkan ikan ni cepat membesar. Jadi hari ni saya nak kongsikan sebab ikan dah membesar macam ni, kita tak boleh guna filter yang kecil. Jadi kita dah kena gunakan filter yang besar. Jadi hari ni saya akan guna tong sampah ni untuk kita buat filter yang baru kat bahagian atas, dan kita nak pastikan air ni dia punya circulation dia baik, dan juga sistem untuk membersihkan air atau kotoran dalam air ni, sebab ikan tilapia ni dia banyak sangat najis dia dalam air ni. Jadi kalau kita punya sistem filtering kita tak bagus, jadi takut amonia akan tinggi dalam air dan boleh menyebabkan ikan ada penyakit. Jadi kalau tengok kat sini, dia punya kadar kematian ikan ni memang sangat rendah. Jadi kalau tengok, kalau kita beli lebih kurang 150 ke 200 ekor, memang mungkin sekitar 20 ke 30 ekor saja mungkin akan mati. Tetapi kalau hampa jaga air ni dengan betul, mungkin lebih kurang lagi daripada tu, maksudnya dalam 15 ke 20 ekor saja. Bergantung pada cara macam mana kita jaga, sebab ikan tilapia ni dia kuat makan. Jadi bila dia kuat makan, dia akan kuat melepaskan najis dalam air, jadi air akan cepat tercemar lah. Jadi jom kita tengok macam mana saya nak buat kita punya filter menggunakan tong sampah. Okey, so ni adalah projek terbaru yang saya buat, iaitu penternakan ikan siakap. Jadi yang ni pun saya akan mula buat penjualan benih bermula pada tahun depan, mungkin dalam bulan 1 ataupun bulan 2. Nanti saya akan maklumkan dalam video yang akan datang. Jadi kalau anda tengok sebelum ni, memang ramai juga yang PM nak minta beli benih ikan tilapia, tapi kebanyakannya daripada area KL dan juga area Johor. Jadi saya tak buat pengepusan ke KL dan Johor, hanya saya buat COD untuk area utara, yang mana kalau paling jauh pun mungkin sampai ke Taiping mungkin boleh lagi untuk kita COD. Tapi kebanyakan kalau area Penang, Kedah dan juga Perlis, memang kita akan buat COD. Jadi untuk hampa yang mungkin nak menternak ikan tilapia, okey, boleh hubungi saya, yang mana bahagian utara ni, dan juga benih untuk dapatkan benih ikan siakap ni bermula tahun depan, insyaAllah. Kalau tengok kat sini, memang penjagaan ikan tilapia dan ikan siakap ni lebih kurang sama aja. Yang penting air kita jaga dengan baik, iaitu kualiti air, pH air, dan juga sistem. Kalau tengok dalam bekas ni, ini adalah bekas yang saya buat untuk kuarantin ikan, iaitu kalau kita tengok kat sini, dia punya benda paling penting sekali dalam bekas untuk ikan tilapia ataupun ikan siakap ni adalah dia punya oksigen, dan juga penapis ataupun filter air untuk make sure dia punya flow air tu bergerak. Jadi ikan ni dia akan lebih aktif dan juga lebih sihat kalau berbanding dengan kita letakkan dalam air yang statik, sebab ikan mungkin akan murung dan juga berimpun setempat, jadi dia akan jadi masalah, ikan cepat mati. Okey, so untuk buat sistem filter ni, saya nak buat filter yang mudah saja, tak mau buat yang terlalu complicated sangat, sebab kita nak bagi orang follow ni, kita nak bagi yang paling simple. Yang mana kalau hampa tengok kat sini, penggunaan satu tong sampah, yang mana hampa boleh belilah tong sampah yang besar, lebih kurang besar macam ni. Satu tong sampah kecil ni, sebab kita nak make sure air masuk bahagian bawah dan dia akan keluar naik ke bahagian atas. Jadi kita akan pakai sponge filter ni. Dan juga kalau tengok kat sini, saya gunakan kita punya hand drill, ataupun yang kalau tengok kat sini cordless punya drill. Jadi kita akan guna mata yang kalau kita tengok kat sini, spade bit dia 1 inci. Jadi yang ni sesuai untuk kayu dan juga plastik lah. Jadi kita akan tebuk lubang nanti. Kalau tengok kat sini, kita punya tank connector ni, kita pakai yang 20mm, kita pakai 2 biji, sebab kita nak letak satu bahagian masuk, satu bahagian overflow. Jadi yang bahagian masuk tinggi sikit, bahagian overflow tu kita akan buat rendah sikit. Apabila air naik, dia akan keluar ikut lubang overflow. Jadi bahagian atas kita akan tutup untuk mengelakkan nyamuk daripada masuk lah. Bila masuk nyamuk dalam ni, dia akan membiak dalam ni dan akan jadi jentik-jentik, yang tu kita nak elakkan. Jadi proses ni sangat mudah. Sekejap saya akan tebuk dulu lubang. Kita akan tengok lubang bahagian sebelah sini satu dan sebelah sana satu. Saya akan tebuk dulu menggunakan kita punya mata spade bit ni. Kita akan tebuk. Jadi itu proses pertama yang saya akan buat. Kemudian kita akan masukkan tong sampah ke dalam, dan kita akan mula masukkan span lah. Satu lubang kita dah hasilkan sebelah sini untuk air masuk, dan kita akan buat satu lubang di bahagian sebelah sini. Yang ni lebih rendah sikit
ikut kalau jarak kita nak letak, kita ikut para ayak yang akan kita buat overflow lah. Jadi overflow ni dia lebih rendah sikit daripada yang sana. Kalau kita tengok kat sini, kita nak ambil ukuran dia, kita tengok ketinggian sampah yang ada dalam ni separuh tinggi sikit daripada tu sampah tu dah cukup sebab kita nak letak filter pada bahagian dalam. Jadi bahagian ni saya akan tebuk untuk hasilkan dia punya aliran air yang keluar. Selesai, kita buat dua lubang, satu sebelah sana dan satu sebelah sini. Okey, so untuk proses seterusnya ni kita nak pasang masuk dia punya tank connector ni dua-dua belah. Okey, jadi saya akan masukkan, kalau tengok kat sini kita buka, dia ada getah. Okey, bergetah bahagian luar dan bahagian dalam. Kalau tengok kat sini, ini untuk mengelakkan kebocoran, tapi untuk filter ni tak ada masalah. Kalau tengok tak payah kita nak letakkan gam sebab kita akan letakkan di tengah kolam. Jadi masukkan saja. Okey, satu bahagian sini dan getah masukkan bahagian dalam. Okey, kalau tengok kat sini, kita masukkan getah di bahagian dalam, kita kunci saja. Okey, selesai pemasangan satu dan kita akan pasang yang satu lagi. A few moments later. Okey, dalam proses ni saya dah pendekkan yang mana kalau hampa tengok kat sini. Okey, saya dah buat dua lubang ni tadi, iaitu lubang masuk in dengan out. Jadi kat sini ada lubang drainage dia, air akan naik dan dia akan sampai ke parah ni dan dia akan keluar. Jadi kat bahagian sini kalau tengok saya dah masukkan pipe yang akan sambungkan kepada kita punya filter di dalam tangki. Yang sini dia akan masuk ke bawah tong sampah. Okey, dan di bawah tong sampah ni kita akan layerkan dengan filter punya sponge dan kita akan masukkan filter dan kita akan letakkan batu supaya kita punya filter tadi tak terapung lah. Jadi ini proses yang kita akan buat. Jadi air ni dia akan masuk ke dalam tong sampah dan dia akan keluar melalui rongga-rongga tong sampah ni dan akan mengenai kita punya sponge, dan air tadi dia akan diserap dulu. Kotoran tu dia akan diserap oleh kita punya sponge filter tadi, baru dia akan naik ke atas. Air yang jernih saja yang akan keluar ke dalam kita punya kolam balik. Jadi ini adalah proses yang paling simple kalau nak buat proses untuk hasilkan kita punya filter secara DIY ni. Jadi sekejap lagi saya akan tunjukkan proses setelah saya selesai buat pemasangan. Saya masukkan sponge dan saya akan letakkan batu di bahagian atas. Okey, so alhamdulillah setakat ni filter kita dah pun siap. Kalau tengok ni simple saja filter kita hari ni, yang mana kita buat menggunakan tong sampah ni, iaitu dua tong sampah yang kita pakai. Tong sampah yang besar yang warna hitam ni, tong sampah kat dalam kita pakai filter punya sponge dan juga batu yang kita letak sikit untuk tahan kita punya tong sampah supaya tak terapung, dan juga kita punya filter supaya tak terapung. Jadi kita kalau tengok sini, saya dah pasang daripada sini, daripada filter di dalam naik masuk ke sini, terus dia punya pipe ni terus ke bawah masuk ke dalam tong sampah dan air akan keluar melalui tepi-tepi tong sampah tadi, dan kita punya sponge ni akan filter najis ikan yang ada dalam ni dan dia akan keluar semula kat sini. Jadi kalau hampa tengok kat sini, saya ada tambah elbow kat sini supaya air ni dia turun straight, dia taklah memancut turun ke bawah, dan juga air tu tak terpocik keluar terlalu kuat. Jadi ini adalah sistem yang paling simple lah saya buat untuk ikan saya ni. Alhamdulillah, kalau tengok yang penting adalah kesihatan ikan kita dan juga pembesaran ikan kita terjamin. Sebab kalau kita pakai filter yang kecil, mungkin ikan yang bersaiz kecil okey, tapi ikan yang dah bersaiz 4 ke 5 inci ni memang kita dah kena pakai filter yang lebih besar lah. Jadi medium-medium yang nak masukkan dalam ni terpulang pada hampa sendiri. Kalau nak masukkan medium yang lebih banyak, terpulang. Jadi macam saya tunjuk ni yang simple, dan yang mana kat sini kalau tengok saya gunakan penutup ni untuk kita pastikan yang kita tutup bahagian atas kita punya tong sampah ni supaya nyamuk tak dapat masuk, okey, dan tak menghasilkan jentik-jentik, jadi tak berbahaya pada persekitaran lah. Jadi setakat ni dulu kalau tengok, ini adalah sistem yang paling simple untuk kita ternak ikan tilapia di rumah ni. Jadi setakat ni alhamdulillah sebulan kita buat penternakan di rumah. Saiz ikan pun sangat besar, yang mana pemakanan dan juga kualiti air sangat penting untuk ikan kita.
Okey, saya rasa sampai sini dulu perkongsian kita kali ni, yang mana penghasilan kita punya filter menggunakan tong sampah ni, alhamdulillah dah berjaya kita lakukan dalam tempoh yang sangat singkat. Jadi untuk anda yang mungkin buat penternakan yang sama ada siakap ataupun ikan tilapia, apa boleh gunakan kaedah yang sama, gunakan tangki, gunakan tong sampah untuk jadikan filter, dan ini adalah hasil kita. Jadi kita just tunggu lagi beberapa bulan untuk kita harvest ikan ni, untuk kita tuai hasil dia. Jadi kalau tengok, alhamdulillah setakat ni memang berjaya. Dan kalau nak beli benih, sebab banyak yang ada call, ada minta untuk jual benih ni, saya nak maklumkan sekali lagi, untuk kawasan utara saja memang saya boleh supply, iaitu daripada kawasan Penang, Kedah dan Perlis. Untuk kawasan Perak mungkin sampai ke area Taiping masih boleh lagi kita COD, sebab kita nak jaga kualiti ikan dan juga kita tak nak ikan kita mati semasa penghantaran. Dan juga ikan siakap akan bermula pada bulan 1 ataupun bulan 2 nanti kita akan mula jual dia punya benih. Okey, itu akan kita maklumkan nanti dalam episod yang akan datang. Jadi untuk hangpa yang berminat nak bela ikan tilapia dan juga ikan siakap, boleh hubungi saya nanti. InsyaAllah jom kita sama buat untuk kegunaan kita sendiri ataupun untuk hasil yang kita nak makan sendiri. Selepas daripada kita dah berjaya, baru kita boleh gunakan ataupun kita boleh buat sebagai projek untuk menjana pendapatan untuk kita dan keluarga kita, insyaAllah. Kita jumpa lagi dalam Dino Beta Channel. Assalamualaikum.